عبده ورسوله أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ما أجمل هذا المنظر. Alangkah indahnya pemandangan pada hari ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kewujudan kita sebegini pada hari ini di tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul mana-mana kaum. Dalam hadis sahih Nabi sebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul mana-mana kaum, sekumpulan manusia di rumah-rumah Allah. Sekarang kita di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Syahadna. Tadi kita saksikan ribuan manusia membaca Al-Quran. Dalam hadis tersebut disebutkan yang pertama di masjid. Tidaklah berkumpul mana-mana kaum di masjid. Al-an nahnu fil masjid. Sekarang kita di masjid. Yatluna kitab Allah. Syarat kedua mereka membaca Al-Quran. Tadi baru membaca Al-Quran bersama ustaz kita, Masya Allah. Suara yang merdu, suara yang sedap. Ada tidak dalam hadis Nabi SAW yang menggalakkan untuk kita membaca Al-Quran dengan sedap? Ada tidak? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Ada tidak saranan dari baginda alaihi salatu wassalam untuk apabila kita membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran dengan kemerduan suara? Ada tidak? Ada. Dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari di saat mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, bacaan Quranmu itu, suaramu itu tidak ubah melainkan bagai seruling yang telah diberikan. Suaramu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti seruling Nabi, seruling seperti suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW memuji Abu Musa, qala laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kau telah diberikan seruling seperti seruling Abu Daud. Seruling Abu Daud, seruling Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam bila membaca Al-Quran, turut membaca bersamanya burung-burung wal jibal, disebutkan dalam Al-Quran. Faqala Abu Musa, bila Abu Musa sedar yang tadi bahwasanya Nabi suka mendengar bacaannya, faqala ya Rasulullah law alimtuha la habirtuha laka habra. Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Ya Rasulullah, kalau tadinya aku tahu yang kau seronok mendengar bacaanku, nescaya akan kupanjang-panjangkan lagi bacaan ini agar kau bertambah gembira dan seronok dengan bacaan tadi." Boleh tak kita fahami daripada hadis tersebut? Sesiapa yang pada hari ini berusaha untuk menjadikan bacaan Al-Qurannya sebagus mungkin, suaranya seindah mungkin, itu bakal mengundang kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udu ila al-hadits al-awwal. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu. Dan mereka mempelajarinya. Mereka mempelajarinya. Tadi ada sesi penerangan sedikit berkaitan fadlu, kelebihan membaca Al-Quran. Dan sekarang kita sedang berusaha untuk menyentuh sedikit berkaitan tadabbur, kepentingan dan apa tanggungjawab kita terhadap Al-Quran.
wujud situasi itu. Wa yatadarasuha. Kata Nabi SAW, apa jadi kepada majlis begini? Apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka sebagai habuannya? Apa yang Allah akan sediakan kepada kaum yang berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran sebagai habuan oleh mereka balik? Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habuannya luar biasa. Kalaulah kita tidak mendapat habuan selain daripada habuan ini, la kafana, cukup. Nabi bersabda, illa haffathumul malaikah, illa haffathumul malaikah. Kumpulan itu, kata Allah, kata Nabi, akan diselubungi, akan disertai oleh malaikat. Mereka akan disertai kewujudan mereka di masjid tersebut dengan para malaikat. Apa faedahnya malaikat tengok kita ni? Apa kita dapat dengan berkumpulnya malaikat? Apa kita dapat dengan penyertaan malaikat? Malaikat ni kerjanya mendoakan. Lagi malaikat ini nanti diizinkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat menjadi saksi dan syafaat. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi bersabda, syafa'atil malaikat. Para malaikat nanti akan memberikan syafaat. Agak-agaknya kalau dia nak bagi syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia kenal, yang sentiasa berada dalam majlis yang diselubungi, yang dihadiri oleh malaikat majlis ini. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Kata Nabi, yang kedua, mereka diselubungi oleh rahmah. Allahu Akbar. Apa pula kepentingan dan faedah diselubungi oleh rahmah? Rahmah ini sebenarnya benda yang paling kita perlukan. Rahmat merupakan perkara yang paling kita perlukan lebih dari segala-galanya yang lain. Kerana Nabi SAW dalam hadis sahih pernah bersabda, innahu lan yanjua ahadukum bi'amalihi. Hadis sahih Nabi bersabda, kamu tidak akan selamat dari jatuh dari neraka, jatuh ke dalam neraka. Bukankah kita nanti dalam perjalanan menuju syurga akan melalui neraka? Wa in minkum illa wariduha. Kamu nanti pasti akan melalui neraka. Apa yang menjamin kita agar tidak jatuh terjeblos ke dalam neraka? Apa dia? Qala alaihi salatu wassalam, innahu lan yanjua ahadukum bi'amali. Sesungguhnya kamu tidak akan selamat kalau hanya bergantung dan berharap berpada dengan amal ibadahnya. Rupa-rupanya ada yang lebih tinggi daripada ibadah, ada yang lebih tinggi daripada amal yang sepatutnya kita usahakan. Qala, mendengar perkataan tersebut, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah tidak selamat kalau hanya bergantung kepada amalmu yang sekian banyaknya? Amal Nabi siapa yang tak tahu, bukan sikit. Salatnya sampai tawarramat qadamah, salatnya saja sampai bengkak kakinya, ibadahnya, zikirnya, wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Kerana Nabi SAW itu sentiasa ala dawami zikr, sentiasa berzikir pada setiap masanya. Jadi kalau kita perhati hitung-hitung amal Rasul SAW, sepertinya luar biasa untuk mencukupkan, memastikan baginda masuk syurga. Faqala wala ana, kata Nabi, aku juga tidak boleh hanya berharapkan kepada amalku untuk selamat dari neraka Allah, justru terus-terusnya masuk ke syurga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlih. Kata Nabi, melainkan sekiranya aku diselubungi, diselimutkan oleh Allah dengan rahmatnya dan kurniaannya. Oh, rupa-rupanya rahmat itu justru menyelamatkanmu. So, apa makna rahmat? Ma makna rahmat? Apa makna rahmat? Kasihan belas. Kita ini mesti buat amal yang signifikan, yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Sebab itu kita kena berusaha untuk jadikan amal kita ada sesuatu yang Allah pandang. Sebab kalau kita hanya berkata kita berpuasa, qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa ramai orang puasa tak ada apa-apa. Wa kam min musallin, disebutkan dalam hadis bagaimana berapa ramai akhir zaman orang salat mungkin sedikit atau tidak ada langsung yang khusyuk.
Jadi kalau sekadar melakukan ibadah yang biasa-biasa, tidak ada kualitinya, justru no point. Tapi sebaliknya kita mesti berusaha melakukan amalan yang luar biasa sehingga Allah Ta'ala memandangnya dan memberikan kasihan belas. Tidak? Lihat contoh amalan luar biasa. Zakar rajul, lelaki di kalangan Bani Israel, lelaki disebut hadis Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, seorang lelaki di kalangan Bani Israel, wa fi riwayatin imra'ah, seorang wanita berjalan di padang pasir, fawajada di'ran, dia dapati ada sebuah telaga, dia sangat dahaga, dia minum, kemudian bila dia keluar, ra'a kalban yalhathu thara, dia lihat ada anjing sedang sangat dahaga seperti dahaganya dia tadi. Fanazala marratan ukhra, dia masuk semula, mengambil air, ciduk dengan kasurnya, famasakahu bifihi, gigit dengan giginya untuk naik ke atas, fasaqahu, dia beri minum anjing tersebut dengan ikhlas, dengan ikhlas. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, fasyakarahu Allah wa adkhalahu Allahul jannah, Allah berterima kasih di atas perbuatan lelaki tersebut, Allah masukkan dia syurga. Nah, rupa-rupanya ada sesuatu yang luar biasa mesti diusahakan dari amal kita agar ia mampu mengundang kasih belas Tuhan. Tiba-tiba Nabi SAW dalam hadis sahih yang kita bacakan tadi telah pun secara terang-terang menyatakan majlis baca Quran, majlis mengaji Al-Quran, pengajian Al-Quran yang dilakukan di masjid merupakan tempat penganugerahan rahmat. Wa ghashiyatuhum, kata Nabi, rahmat yang turun dalam majlis Al-Quran bukan turun satu-satu, tetapi turunnya dalam bentuk ghashiyatuhum, ghashiyat selubung, semua dilingkung. Walaili idza yaghsha, dan malam bila dia datang menyeliputi dengan kegelapannya. Di Nabi SAW menyatakan wa ghashiyatuhum ar-rahmah, dan mereka tidak ada yang terkecuali ghashiyatuhum ar-rahmah, diselubungi oleh rahmah. Wa ma ahwajuna ila rahmatillah, betapa kita sangat perlukan rahmat Allah Ta'ala. Setelah kita dengar tadi bahawasanya ke syurga Tuhan dengan rahmat, dan rahmatullah itu juga, rahmat Allah itu juga disebut dalam hadis sahih, hadis qudsi. Apa dia hadis qudsi? Hadis qudsi apa dia? Hadis yang Nabi sebut padanya Allah berfirman. Ada yang berkata hadis qudsi kalamullah ghairul Quran, kalamullah selain Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya jannati, wahai syurgaku. Allah Ta'ala yukhatibul jannah, Allah Ta'ala berfirman dengan syurga, ya jannati anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai syurgaku, kau itu rahmatku, Allahu Akbar, arhamu biki man asya, ku rahmati denganmu sesiapa yang aku kehendaki. Allahu Akbar. Betapa kita perlukan rahmat Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih yang lain Nabi SAW menyatakan inna lillahi mi'atu rahmah, Allah Ta'ala memiliki 100 rahmah, 99 disiapkan, ditinggalkan di dalam syurga. Maka pantas kalau syurga itu mewakili rahmatullah, rahmat Allah. Baik, tadi kita sebutkan kelebihan majlis Al-Quran, majlis pengajian Al-Quran. Yang pertama apa dia? Yang pertama tadi apa dia? Dihadiri oleh malaikat. Bila ada isu hadirnya malaikat, sebab itu para ulama bila mereka membahaskan tentang majlis ilmu, ada satu bab adab majlis ilmu. Tuan-tuan puan-puan kan biasa dengar tok guru bila mengajar majlis ilmu ada adab-adabnya, betul tak? Ada tidak?
Kalau ditimbang secara logik, ustaz, apa perlunya nak kena beradab-adab bagai dalam majlis? Bukan orang lain yang ada ni, kawan-kawan kami juga. Kenapa nak kena skema-skema, nak kena behave, kena bagus dalam majlis ilmu? Oh, rupanya kerana majlis ilmu turut dihadiri oleh malaikat. Bila ada hadirnya, turut bila adanya kehadiran para malaikat. Ini nanti ada hadisnya juga kenapa dia jatuh. Mungkin ini diantara tanda turunnya rahmah. Waqal, kemudian Nabi bersabda, wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat fihim as-sakinah. Kemudian kata Nabi, selain dihadiri malaikat, mereka diserubungi oleh rahmat, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Nampaknya sebelum tuan-tuan tenang, bena ini telah pun tenang. Nazalat fihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni apa yang lebih kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Tuan-tuan bekerja, membina mahligai, membina rumah, membina persekitaran. Tujuannya untuk dapat apa? Sakinah, ketenangan. Yang mana kalau kita perhatikan, belum pasti seseorang yang telah berusaha mendapatkan mahligai di puncak bukit telah pun mendapat sakinah. Belum pasti. Boleh jadi dia duduk di rumahnya dalam segala ketakutan. Tetapi Nabi SAW telah pun menjanjikan orang yang hadir majlis Al-Quran, nazalat fihim as-sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan kita tahu bahawasanya perlu tak kita kepada ketenangan? Mesti. Kerana Allah Ta'ala bila menyatakan tentang kejayaan orang-orang pada hari kiamat, orang-orang yang bakal beruntung, selamat, berjaya pada hari kiamat, Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tak ada manfaat harta maupun anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang pada hari kiamat bertemu Tuhannya dengan hati yang salim, hati yang tenang, selamat dari syirik, dari kufur, hati yang tenang. Pastinya di antara pemilik hati yang tenang, mereka yang telah mengusahakan agar dianugerahkan ketenangan semasa di dunia. Tiba-tiba Nabi bagi tahu, nazalat fihimus sakinah. Dan yang terakhir dalam hadis tersebut, yang saya kira juga tidak kurang pentingnya, bahkan sangat luar biasa, bila Nabi sebut wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, nama kita, everyone, setiap individu, dzakarahum, Allah sebut mereka fi man indahu, di hadapan perkumpulan al-mala'ul a'la, perkumpulan malaikat. Ini justru bakal menjadikan orang yang sentiasa hadir dalam majlis ilmu, majlis Quran, majlis tafsir, menjadikan mereka VVVIP di langit. VVVIP di langit. Kenapa? Zakarahumullahu fi man indahu. Allah sentiasa menyebut-nyebut nama mereka di langit. Jadilah mereka orang masyhur di langit. Tayyib, majlis Al-Quran. Saya kira dalam perkongsian pada waktu duha ini tuan-tuan, saya nak menyebut beberapa perkara yang sangat berkait dengan majlis atau apa yang telah diusahakan World Quran Hour. Hari ini sejam disarankan untuk semua orang membaca Al-Quran, untuk menarik, untuk membina keprihatinan dan untuk membina kesedaran terhadap kepentingan Al-Quran. Kalau ditanya, ma wajibuna nahwal Quran, apakah tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang perlu kita laksanakan terhadap Al-Quran? La syak, yang pertama al-imanu bih. Wajib yang pertama kita beriman dengan Al-Quran. Pandai baca ke, tak pandai baca ke, yang penting beriman. Itu membezakan, itu justru akan menjadikan mata kita di saat melihat Al-Quran berbeza dengan mata orang kafir di saat dia melihat Al-Quran. Kerana kita melihatnya dengan mata yang penuh beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Kita tahu bahawasanya kemampuan kita untuk melaksanakan keseluruhan Al-Quran mesti tak boleh. Tak mungkin seseorang boleh mendabik dada every inches, setiap inci Quran telah pun aku laksanakan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memerlukan 7 tahun untuk menghafaz surah Al-Baqarah. Bukan kerana beliau lambat menghafal, tetapi kerana beliau ingin memahami ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran. Betul tak? Tak ada siapa yang boleh mendakwa dia telah pun melaksanakan semua yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu kita pasti bermasalah pada hari kiamat nanti. Kenapa? Kerana kita belum lagi melaksanakan Al-Quran. Dengan demikian kita perlu menyediakan iman agar kita boleh berhujjah hadapan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, aku telah usahakan untuk aku mengimaninya, walau belum semua aku fahami. Sebab itu tanggungjawab pertama kita terhadap Al-Quran al-imanu bih, beriman dengannya. Setiap yang ada padanya tidak kita nafikan, setiap yang ada kita imani, sama ada setelah kita fahami atau belum kita fahami. Jadi kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran al-imanu bih, beriman dengannya. Kewajiban kedua apa dia? Tilawatuh, membacanya. Jadi saya kira apa yang diusahakan pada hari ini, sejam dunia sejam bersama Al-Quran, merupakan usaha untuk menyemarakkan kesedaran membaca Al-Quran, yang juga merupakan firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Al-Ankabut 29. Qala Allah Ta'ala utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Utlu, baca, ma uhiya ilayka, Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wa aqimis salah, dan dirikan salat. Allahu Akbar. Allah perintah untuk utlu. Tuan-tuan, bila saya sebut utlu, apa makna utlu? Ma makna utlu? Kalau kita sebut iqra'u, tuan-tuan faham iqra'u. Tapi dalam ayat ini Allah sebut utlu, tilawah. Utlu, tala yatlu, tilawah. Baca olehmu Al-Quran. Nampaknya bacaan, bila disebut tilawah, bacaan yang telah pun memenuhi keperluan tilawah. Kita punya musabaqah Al-Quran, dinamakan apa? Musabaqah qiraatul Quran ke tilawatul Quran. Antara bangsa ke kebangsaan ke, disebut dengan lafaz apa? Term apa? Tilawah ke qiraah? Oh, ini seperti memberi makna bila sebut qiraah, bacaan basic. Qiraah, bacaan basic, iqra, mula-mula baca. Tapi kalau sebut tilawah, oh, bacaan yang telah pun memenuhi makharijul huruf, makhraj hurufnya dibetulkan. Bacaan yang telah memenuhi tajwidu, bagaimana ia dibaguskan. Bacaan yang telah memenuhi ilmu-ilmu al-waqf wal-ibtida, waqaf dan ibtida. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebab itu tuan-tuan, bila datangnya perintah untuk kita membaca Al-Quran, adanya keperluan untuk Al-Quran diambil secara talaqqi dan musyafah. Saya kira di masjid ini tidak kurang, dan sebahagian besar masjid-masjid ada kelas Al-Quran dibimbing oleh guru-guru Al-Quran. Kalau kita ditanya apakah perbuatan itu ada sandarannya di zaman Nabi SAW, apakah perbuatan atau aktiviti kita yang pada hari ini memfokuskan isu talaqqi Al-Quran, kerana ada beberapa benda dalam Al-Quran yang tak boleh hanya dipelajari dari buku, dia perlu untuk dipraktikkan bacaannya di hadapan guru. Ada tidak unsur itu, atau ada tidak ini ditegaskan oleh Rasul SAW dalam hadis? Ada, for sure. Apa hadisnya? Tuan-tuan pernah come across hadis Nabi SAW yang menggalakkan, yang menganjurkan, yang meminta untuk bila mengaji Al-Quran diambil daripada gurunya? Ada tidak? Yang pertama, saya kira semua dah hafal hadis ini. Hadis tentang memuji, belajar dan mengajar Al-Quran.
khairukum, Nabi bersabda khairukum, the best among you ialah engineer. Nabi tak sebut doctors, dah sekian tak. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Perlu kepada proses belajar dulu, nanti baru mengajar. Itu merupakan proses pengajian yang betul. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan mengajarkannya seterusnya bila dia dah tahu. Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW dalam sahih Muslim bersabda, khudhul Qur'ana an arba'atin. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim, khudhul Qur'ana an arba'atin. Ambillah Quran dari 4 individu. Maknanya para sahabat yang seramai-ramai itu, tiba-tiba Nabi galakkan kepada mereka, ambillah Al-Quran dari 4 individu. Ini menunjukkan adanya keperluan guru yang fasih. Al-Imam An-Nawawi semasa menafsirkan hadis ini, sababuhu anna haula aktsaru dhabtan li alfazihi, kata Imam An-Nawawi, sebab kenapa Nabi SAW perintahkan untuk Al-Quran diambil dari 4 individu ini, kerana mereka aktsaru dhabtan, paling tepat bacaannya. Macam ustaz kita tadi, Masya Allah, baca laju pun tak salah, baca slow pun tak salah, baca tinggi pun sedap, baca rendah pun sedap. Dhabtul huruf, bagaimana huruf disebut dengan betul. Kita pun tahu kita bukan orang Arab, orang Melayu, pastinya ada huruf-huruf yang kurang kemampuan kita untuk menyebutnya dengan betul. Dan datangnya keperluan talaqqi daripada guru. Qala alaihi salatu wassalam, khudhu, ambil